Bersama saya, Muhammad Anas Razali, berita My DOF News, edisi Februari 2021. My DOF News, edisi Januari 2021. Share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) menjangkakan sektor akuakultur mampu menjana keuntungan sehingga RM9.08 bilion menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, YB Datuk Cik Abdullah Matnawi berkata, kerajaan kini sedang merangka pelbagai strategi bagi merealisasikan sasaran tersebut. Menurutnya, sasaran pengeluaran tersebut merupakan fokus utama Jabatan Perikanan Malaysia. Sasaran pengeluaran akuakultur bagi tahun 2030 dijangka sebanyak 958,000 metrik tan dengan nilai 9.08 bilion ringgit Malaysia. Bagi memastikan hasrat ini tercapai, kerjasama dengan kerajaan negeri sangatlah diperlukan. Beliau turut menegaskan kerajaan negeri perlu menggunakan sumber yang sedia ada untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan bagi mencapai sasaran pengeluaran akuakultur yang ditetapkan. Penglibatan agensi swasta melalui pendekatan pro-business environment di bawah projek Rancangan Malaysia ke-12 iaitu pemerkasaan sektor akuakultur, sinergi industri dan pemerkasaan industri rumpai laut. Selain itu, pihaknya menggalakkan rakyat untuk terlibat dengan projek pembangunan akuakultur baru dalam skala kecil dan sederhana serta berkelompok di seluruh negara. Jawat Perikanan Negeri Johor melalui Unit Perlindungan Sumber telah mengadakan operasi MCS Vessel menangkap ikan zon Pantai Timur Johor pada 10 Februari 2021. Operasi dijalankan berdasarkan aduan nelayan di sekitar pengkalan Tanjung Sedili, Kota Tinggi. Dalam operasi tersebut, Unit Perlindungan Sumber Negeri Johor berjaya menyita 3 unit pukat tunda. Lokasi sitaan adalah di sekitar jeti nelayan Tanjung Sedili dan masa sitaan adalah 11.50. 3 unit pukat tunda yang disita telah dibawa ke Pengkalan Perlindungan Sumber Tanjung Sedili untuk tindakan siasatan. Selain itu, 35 unit bumbu naga turut disita pada 8 Februari 2021. Lokasi sitaan adalah di sekitar Sungai Punggai, Pengerang. Dan masa sitaan adalah 10.30 pagi. 35 unit bumbu naga yang disita telah dibawa ke Pengkalan Perlindungan Sumber Tanjung Sedili untuk tindakan selanjutnya. Orang ramai khususnya nelayan diminta menyalurkan maklumat secara bertulis atau bergambar mengenai kegiatan yang menyalahi Akta Perikanan 1985 secara telefon atau SMS hotline Fishcom di talian 038880 5019 atau melaporkan kepada Pejabat Perikanan Daerah yang berhampiran dengan anda bagi tindakan susulan. Pejabat Perikanan Daerah Jelebu telah membuat satu lawatan pemantauan ke kolam ternakan yang baru dibina di Kampung Kalu Geylang petang pada 10 Februari 2021. Pemilik kolam ternakan, Encik Muhammad Nazri Junus, 46 tahun, membelanjakan hampir RM20,000 Malaysia bagi menyiapkan kolam berkeluasan lebih kurang 1 ekar. Pejabat Perikanan Daerah Jelebu turut membuat kajian mutu air in situ. Sehubungan dari itu, pihak perikanan telah memberi khidmat nasihat agar penternak dapat memperbaiki sistem air masuk serta pengudaraan dalam air kolam. Untuk makluman, parameter yang diuji adalah paras oksigen terlarut, suhu, pH dan paras amonia. Ini adalah kerana perubahan suhu mendadak dan pH akan mengejutkan ikan dan boleh mengakibatkan kematian secara besar-besaran. Majlis Keselamatan Negara (MKN) telah membenarkan aktiviti memancing dan perikanan beroperasi dengan SOP yang ketat berkuat kuasa pada 12 Februari 2021. Antara SOP yang ditetapkan adalah masa memancing yang dibenarkan dari waktu 6 pagi sehingga 10 malam dengan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 2 meter antara pemancing dan tidak melebihi 2 orang serta berkumpulan. Selain itu, pesta dan pertandingan memancing adalah tidak dibenarkan. Kolam memancing, boathouse atau bot memancing yang ingin beroperasi perlu berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan dan juga Jabatan Perikanan Malaysia. Penggunaan aplikasi MySejahtera, pemeriksaan suhu badan dan pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Untuk makluman, perikanan rekreasi kelautan, bot atau vesel memancing, pemilik vesel perlu mempunyai lesen Jabatan Laut
dalam tempoh yang sah dan berdaftar dengan Jabatan Perikanan Malaysia. Kapasiti maksimum penumpang tidak melebihi 50% daripada bilangan penumpang yang diluluskan oleh Jabatan Laut Malaysia. Bagi pendaftaran operator rekreasi laut dan darat, borang pendaftaran boleh didapati di laman web rasmi Jabatan Perikanan Malaysia. Sebelum saya akhiri laporan ini, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, kita semua berperanan penting dalam usaha mengawal penularan COVID-19. Jaga diri, keluarga dan masyarakat dalam lingkungan kita. Sekian sahaja dari saya, Muhammad Anas bin Razali. Assalamualaikum dan salam hormat.